kita nak bincang pula tentang alien. Adakah makhluk asing? Adakah makhluk asing boleh masuk dalam dunia? Ayat Al-Quran surah Al-A'raf, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ada? Adakah makhluk Allah itu berubah-ubah? Adakah makhluk boleh berubah? Adakah yang Allah Ta'ala ciptakan itu boleh berubah? Oh, ayat Quran beritahu. Sebab hari ni kita ada sebut varian, mutation, varian. Bolehkah dia bermutasi dan dia bervarian? Quran bagi jawapan. Manusia ni kalau dia boleh bermutasi, tuan-tuan, pakai jadi pondan habis. Dulu awak bukan lelaki ke? Dulu lelaki. Sekarang saya dah tukar, dah jadi mutasi sekarang. Saya dah perempuan. Oh, pelik. Oi, susah tuan-tuan hidup. Tanam pokok nangka, tiba-tiba jadi cempedak. Tanam pokok rambutan, tiba-tiba keluar buah durian. Oi, kelang kabut dunia. Sebab itu Allah Ta'ala jawab persoalan varian dalam surah Ar-Rum ayat 30. Tuan-tuan nak jawab apa? Buka surah Al-Rum ayat 30. Wa ma tabdila li khalqillah, kata Allah. Semua dapat memberi jawapan. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan tengok rimau, itulah rupa rimau daripada dulu sampai sekarang. Dia takkan berubah. Dia takkan berubah. Muka manusia macam tu, dua mata, hidung, semua ada. Dia takkan berubah. Dia takkan berubah sejak jutaan tahun dulu. Allah punya ciptaan dia takkan menyusahkan manusia. Kalaulah muka anak tuan-tuan boleh berubah, harau. Kamu siapa? Anak mak lah. Semalam muka lain, hari ni muka lain pula mak lah. Pening kepala kita. Tuan-tuan buka Quran, dia bagi jawapan. Surah Ar-Rum ayat 30, bagi jawapan semua. Kadang-kadang kita tak nak buka Quran, kita tak percaya pada sains. Buka Quran. Apa guna manual ni datang pada kita kalau kita tak pakai? Allah takkan menyusahkan manusia, fitratal linnas. Allah takkan menyusahkan kita. Buka puasa kedua, puasa ketiga. Boleh tak manusia duduk di planet lain? Sebab hari ni ada kata kita menjumpai air di planet Marikh. Saintis percaya bahawa manusia satu masa nanti akan berupaya tinggal di planet Marikh kerana tumpukan-tumpukan air ditemui di planet tersebut. Hak tukang baca berita tu pun mengangguk-angguk kepala dia. Para saintis di NASA telah menjumpai air di planet Marikh. Dalam tempoh 100 tahun kemungkinan manusia akan tinggal di planet Marikh. Siap confident baca. Takkan Allah tak cerita manusia boleh hidup tak di planet. Quran beritahu. Yang kita duk percaya kat NASA tu pasal apa? Ada orang kaya dah beli dah tanah lot kat bulan. Orang kaya India tu, di India tu, kaya duit banyak beli tanah lot. Apa kejadian kau tak? Kalaulah manusia boleh hidup di planet lain, takkan tertegak hukum dalam dunia ni. Sebuah kedai emas di Sungai Buloh dirompak, kerugian 5 juta ringgit. Berita selanjutnya selepas ini. Sebuah kedai emas di Sungai Buloh hari ini dirompak dan mengambil kerugian 5 juta ringgit. Rompakan yang mengemasa cuma 5 minit itu dilakukan oleh 3 penjenayah menggunakan senjata api. Pihak polis percaya mereka telah lari ke planet Marikh dan usaha mengejar mereka sedang dilakukan sekarang. Agak-agak bila nak tangkap tuan? Saya bergaduh dengan isteri lari planet Marikh. Bila nak wujud mahkamah syariah? Allah bagi jawapan, engkau hanya boleh hidup di bumi saja. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami jadikan kau hidup di bumi dan di bumi ni saja ada kehidupan macam kau, tetapi sedikit sangat kamu yang bersyukur, kata Allah. Suratul A'raf, balik buka ayat 10, ayat 11, ayat 12 buka. Semua ada tuan-tuan. Subhanallah.
Ustaz, orang zaman dulu bodoh. Ya, bodoh macam mana? Zaman dulu Ustaz, dia orang tak reti masak-masak ni Ustaz. Dia orang makan daging mentah. Oh, engkau tahu mana? Memang kita belajar. Dia orang kalau jumpa rusa ke babi ke apa ke, makan. Oh. Dia orang purba, dia orang zaman purba Ustaz. Sebab purba ni pun dia ada fasa Ustaz, fasa 1 juta tahun, 10 juta tahun, memang itulah. Habis tu macam mana dia orang boleh masak? Satu hari dia duduk kat tepi pokok, betul? Petir sama pokok tu bakar. Elok pula kijang melintas. Itu yang dia makan tu. Oh. So, mulai hari tu baru dia orang tahu peranan api. So, macam mana dia orang nak dapatkan api? Dia orang ambil seketul batu dan dia orang lagakan. Nyalalah api. Cuba awak buat. Cuba awak ambil 2 ketul batu, nyalakan. Agak-agak berapa tahun nak hidup? Di mana awak nak letak ayat Quran wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah? Allah Ta'ala kata kami ajar kepada Nabi Adam semua benda. Api ke, baju ke, cara nak masak ke, cara nak berkebun ke, aku dah ajar pada Adam. Di mana yang kita kata orang dulu bodoh? Quran kata manusia dulu pandai. Nabi Nuh buat kapal dan kapal Nabi Nuh dibuat daripada paku. Paku tu apa? Besi. Besi tu duduk di mana? Dalam tanah. Macam mana benda dalam tanah mereka boleh korek benda jadi paku dan buat kapal. Dan kapal tu pula boleh menampung macam-macam benda dalam dia. Dihempas dengan banjir lautan gunung, banjir tak pecah. Teknologi apa Nabi Nuh pakai? Tiba-tiba kita belajar orang zaman dulu bodoh, primitif. Mereka tak moden. Habis itu di mana yang Allah Ta'ala sebut tentang Al-Hadid, surah besi. Kami turunkan daripada langit besi. Rupanya tuan-tuan, besi itu turun daripada atas mai ke bawah. Anugerah daripada Allah untuk manusia. Nama dia apa? Besi. 30 hari, satu tajuk, tuan-tuan dapat jawab. Kalau boleh ambil tajuk-tajuk yang bermain di minda tuan-tuan. Hari ini tajuk tentang Ya'juj dan Ma'juj. Bincang. Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj tu bangsa apa? Sebab dalam kitab kata bangsa Ya'juj Ma'juj ni telinga bangsa Ya'juj Ma'juj gadang macam telinga gajah. Dalam kitab sebut. Betul ke? Nabi sebut bilangan Ya'juj dan Ma'juj terlalu ramai sekali. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ni ada? Ada yang kata ada kat Rusia, ada yang kata kat tembok besar Cina, ada yang kata Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bincang. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda kemunculan Dajjal, bila mimbar khatib tidak lagi bercakap soal Dajjal di atas mimbar. Itu tanda-tanda hampir kiamat. Sebut tentang Dajjal. Cerita tentang Dajjal. Ambil 2 malam, 2 pagi ke apa ke, 2 tengah hari cerita Dajjal. Dan sebelum Dajjal tu datang, apa benda yang akan berlaku? Dia bawa apa? Saya cakap soal Dajjal ni tuan-tuan 20 tahun lepas. Cerita tentang budaya Dajjal 20 tahun dulu. Tuan-tuan pun tak kenal saya. Saya dah buat kaset dah dulu. Ceramah saya dah dikasetkan, di CD kan masa itu. Budaya Dajjal. Nabi sebut Dajjal ni boleh menghidupkan orang mati. Dajjal ni boleh belah kepala orang, cantum balik, hidup orang tu. Wah. Hari ni tuan-tuan tengok dalam TikTok, tuan-tuan tengok dalam YouTube, satu gambar kumpulan K-pop ni 5 orang. Yang tengah-tengah ni mati. 2013 dia mati kena kanser. Tinggal 4 orang penyanyi K-pop ni, kumpulan K-pop. Baru ni dia buat konsert di Korea. 1, 2, seorang ada platform dia, penyanyi nombor 2 ada platform dia, platform nombor 3 kosong. Platform nombor 4 ada penyanyi, platform nombor 5 ada penyanyi. Tiba-tiba platform yang kosong tu muncul penyanyi yang dah mati tu menyanyi dengan dia orang. Dibuatkan dalam bentuk
3D, 4D, 5D kita pun tak tahu. Isteri dia tengok, mak dia tengok, isteri dia menangis, isteri suap mak dia menangis. Bibir dia pula sama dengan bibir lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kawan-kawan dia yang masih hidup. Seolah-olah dia masih hidup. Ini teknologi. Tuan-tuan tengok gambar opah tuan-tuan, gambar arwah mak kita duduk dalam Facebook, duduk dalam TikTok, dia buat macam tu. Satu hari nanti tuan-tuan, dia akan bercakap dengan tuan-tuan, teknologi Dajjal hari ni dah sampai. Yang Nabi sebut dulu-dulu, dibelah kepala, wak keluar, masukkan balik, cantum kepala, berjalan, buka kepiah dia, terbelah kepala ni, operate, hari ni boleh berjalan. Nabi sebut benda ni lama dah.